Itu pun tak tahu. Okay, dah boleh record dah. Okay. Now, apa jadi besar macam ni? Okay. So dah clear Okay, Assalamualaikum and good afternoon kepada semua, to all my student. Okay, hari ni kita akan masuk new chapter FM, frequency modulation. Okay, now. So, sebelum ni kita dah belajar pasal syarat-syarat dia. Okay, syarat-syarat bila kita nak buat AM dengan FM, AM dan FM, apa syarat-syarat dia? Maksudnya signal dia sama, input sama, okay, VMT, okay, Vin ke apa semua sama, okay. Okay, ini untuk information signal. Untuk AM ke FM ke sama. VMT, VNT, VMT sama. Okay, lepas tu rules dia apa lagi? Okay, apa lagi? FC bigger than FM, VC bigger than VM. Ini hukum pertama dia. Maksudnya yang kita belajar ini adalah information signal. Okay, untuk analog AM dengan FM ni adalah analog signal. Okay, information signal. Okay, how about carrier? Carrier pun sama. Okay, carrier pun sama. Carrier pun sama untuk AM dan FM. Carrier sama juga. VCT, VC sin, omega CT. Okay. So signal dia macam mana? Sama. Okay. So, cuma satu yang beza. Okay, sebagai tahu satu benda dekat yang kita nak masuk chapter hari ni. Okay. Sedikit balik supaya kamu faham. Ni sepadam lah dulu ni, senang ni, nanti kamu tak faham apa benda. Okay. So untuk yang hari ni kamu kena faham elemen analog signal dia ada input dan carrier dia sama je. Untuk AM dengan FM tak ada masalah. Okay. So Vin, VM lah, VMT, ni FM Kita belajar hari ni FM, frequency modulation. Okay. VMT sama juga dengan VM sin omega MT. Okay. Where omega MT sama juga dengan 2 pi FM. Okay, clear? Students faham tak ini information signal, question dia? Lebih kurang macam amplitude modulation. Clear? Okay. Signal dia macam ni, signal dia macam ni. Okay. Sini adalah V. Sini adalah amplitude. Amplitude, sini adalah time. Okay. So, rules dia pun sama macam dalam AM, amplitude modulation. FC must bigger than FM, VC much bigger than VM. Okay, jadi ini adalah information signal. Okay, how about carrier pula? Carrier pun sama macam. Okay, maksudnya atas ni tadi, namanya apa? Listing adalah information signal. Okay, information signal ni benda dia. Okay. Okay. So, FC bigger than FM, VC bigger than VM. Okay, how about dia punya carrier? Carrier dia pun sama. VCT sama juga dengan VC sin omega CT. Okay. Okay. Jadi, sama juga kalau FM pun. Okay. Signal dia berkilau macam ni, tinggi dia sama. Cuma kita tak tunjukkan FM bigger than FC bigger than FM, kita kena tunjukkan dia rapat narrow. Narrow maksudnya rapat. Narrow rapat. Okay. Kalau wide apa? Wide ni maksudnya jarak, ada jarak. Okay. Wide body. Contohnya macam kapal terbang kan. Wide body airplane. Contoh macam tu. Maksudnya dia ada jarak. Okay, so formula dia sama. Kamu buat VC sin pun boleh, VC cos pun boleh, tak ada masalah. No problem. Okay. So, sekarang ni kita pergi pada macam mana signal tu pula rupa dia. How the signal look like for bukan AM, untuk FM. Okay, so for FM, okay, dah tahu dah this one input dia.
Ini information signal dia. Ini carrier signal. Carrier signal. Ini carrier signal dia. Okay. And then dia punya AM signal, output dia. Output dia apa? Output dia FM signal. FM signal. So FM signal macam mana dia punya result dia? Okay. Kalau positive cycle, dia ada dua satu dekat, satu jauh. Okay. Untuk positive cycle, dia jadi sepun kadang-kadang tersilap juga ni. Okay. Kalau positive cycle, dia jadi rapat. Okay, dia jadi rapat. Okay, nak tahu lukis dia macam mana? Ni AM output signal dia. Dia jadi rapat. Okay, kalau yang negative cycle dia jadi jarak. Ni nak tunjuk macam mana nak lukis. Okay, sini narrow, sini wide. Okay, nak tunjukkan dia ada, sebab kita main in term of frekuensi. Ingat output FM signal kita main frekuensi. Frekuensi. Sebab tu kamu tengok dia main dekat sini. Amplitude same. Amplitude same. Okay, amplitude same. Kalau AM hari tu, kalau output AM, sebab nama dia AM, amplitude, maksudnya kita main in term of AM macam ni. So ini beza dia. Okay, kita main amplitude dia. Jadi fahamkan dulu, what is the difference between output of the AM and output of the FM. When we deal amplitude, maksudnya you main dengan amplitude, sebab tu nilai dia berubah amplitude. Okay. Kalau FM, apa yang kita main adalah dia punya frekuensi. Okay. Frekuensi maksudnya apa? Dia punya amplitude fix. Okay. Ni yang saya nak bagi tahu. Okay. So kamu dah faham dia punya difference antara output FM dan juga output AM. Okay. Ni dia punya boundaries dia. Okay. FM dan juga AM. Okay. So, how about the formula? Ni formula dia. Okay. Formula dia salin VFM sama juga T sama juga dengan VC cos omega CT plus M sin omega MT. M ni apa? Modulation index. Okay. Modulation index. Okay. Cara penyelesaian modulation index, kena ingat FM tak sama analisis dia dengan AM. Okay, ingat FM never be the same, okay, like AM. FM tak sama penyelesaian dia, different technique. Okay, kalau AM different technique, FM different technique to solve. Okay, so dah salin dah? Okay, so V input information signal untuk FM sama je macam AM lebih kurang. And then carrier dia pun sama lebih kurang. Apa lagi? Okay, so salinan dia punya VFM ni lah output dia. VFMT sama juga dengan VC cos omega CT plus M sin omega MT. Kalau VAM, yang hari tu kamu belajar VAMT, dia punya formula adalah VC plus VMT. Okay, sini sin atau cos pun tak ada masalah. Sin omega CT. Nampak tak beza antara AM dan juga FM? Dia ada beza. Dia ada beza. Salin dulu formula ni. Tak apa. Kalau kamu tak ada pun dalam slide pun ada tunjuk balik. Okay, don't worry. Cuma saya bagi tahu VMT, signal dia yang atas ni. Okay, yang ini. Okay. Kalau VCT, kalau FM, ni dia punya signal dia, lupa. Okay, dia narrow dan juga wide. Itu beza dia. Kalau AM, amplitude. Beza dia punya amplitude. Okay, dia macam sini ada Vmax, ada Vmin. Vmax, Vmin. Kalau dalam FM, dia ada Fmax, ada Fmin. Lain sikit. Sebab kita main frekuensi. Kalau dekat sini kita ada Vmax, Vmin. Tapi kalau dekat FM signal kita ada Fmax dan juga Fmin. Berbeza sedikit. Okay. So, kita teruskan.
Ingat ya, ini modulation untuk FM. Okey, kena salin semua. FM equals to delta F bagi FM ataupun KVM bagi FM. Kena salin dulu. Student saya kena salin. Okey. Kalau ini FM kalau AM macam mana? Kalau AM lain ya. Kalau AM, M equals to VM over VC. Kalau FM lain, ni saya nak tunjukkan ada different modulation index antara AM dan juga FM. Okey. Clear? Okey, apakah itu delta F? Delta F ni adalah frequency deviation. Frequency deviation. Okey. Untuk pengetahuan student kita ada frequency deviation, tarifan baru untuk FM. Fahamkan dulu. Okey. So FM tak ada apalah. Ini frequency information information ya. Information. Okey. KVM ni dia punya constant lah. KVM over FM. VM ni tak ada apa. Amplitude of the information signal. KVM over FM. Okey. Salin je dulu. Sebab hari ni kelas pertama kan. Salin dulu. Okey. Habis salin bagi tahu sir. Dah salin belum? Kalau dah habis salin bagi tahu saya. Apa? Apa yang kamu cakap? Saya tak faham. Dah Okey, saya nak pergi kepada next. Cuba cakap clear sikit, saya dengar. Dah. Okay, so saya recap balik atas. Ni belum apa-apa lagi tau, baru introduction. Saya nak tunjukkan bahawa FM ni sama je macam AM. Okay, tapi sebab bentuk dia kita guna sinusoidal, kalau digital 0101. Tapi ada sedikit beza. Okay, so kena faham satu benda ya. Rules FM dengan AM sama. Sebab tu dia duduk dalam radio kereta kamu, sama. AM mode, FM mode boleh berada dalam satu radio. Sebab dia guna rules yang sama. Rules, FC bigger than FM, VC bigger than FM. Information signal dia sama, dia punya mathematical dia. Carrier pun sama. Okay, ni adalah carrier signal dia. Information signal dia, carrier signal dia. Sama sahaja. Okay. So, output je beza. Nampak ya? Saya recap balik. Output FM signal, amplitude dia sama. Kalau output AM signal, amplitude dia berbeza. Sebab tu dia ada Vmax, Vmin. Tapi kalau FM, dia ada berbeza. Dia ada Fmax dan Fmin. Okay. So, modulation index dia pun berbeza. Kalau FM, frequency deviation bagi FM ataupun KVM bagi FM. Ni formula dia. Okay. Kalau modulation index, AM, M of equals to VM or divided by VC. So, satu lagi formula yang sedang kena tahu. Okay, ingat Fmax, FC plus frequency deviation. Okay, Fmin, FC minus delta F. Okay, salin ni dulu. Okay. Salin ni dulu. Fmax dan Fmin. Ni nak tunjukkan dia dekat ni. Kalau AM dia ada Vmax.
Vmax equals to Vc plus Vm. Ni dalam AM. Okay, Vmin equals to Vc minus Vm. Tapi sebab kita main frekuensi, dia ada Fmax dan Fmin berbeza. Ini adalah Fm. Okay, yang ini adalah AM. Okay, ada sedikit perbezaan. Okay, salin dulu. Ini introduction tau, jangan takut dan kalau kamu tak faham kau boleh tengok dalam slide. Okay. Okay. Fmax, CS ni apa? Salin je dulu, dia adalah carrier swing. Nanti kamu akan tengoklah. Carrier swing. Okay, tengok dulu. Okay. So, ini adalah bahagian. Okay, dah salin bagi tahu sir. Kotak saya akan terus diam saja. Dah. Okay. Kalau sudah, salin yang ni. Bandwidth Bessel equals to 2n Fm. Bandwidth Carlson dia ada dua. Carlson equals to 2 delta F campur Fm. Okay. Saya nak tunjukkan beza antara AM dan FM. Okay. Yang sebelah belah yang sini semua FM, lagi satu side adalah AM punya. Saya nak tunjuk apa beza dia. Okay. Dekat AM, ingat dah ada dua formula. Kalau AM, ni masih dalam AM Kalau AM, bandwidth equals to 2 FM ataupun bandwidth sama juga dengan F upper sideband minus F lower sideband. Betul tak? Yang ni kau belajar dalam AM. Betul tak? Betul tak? Tapi kalau dalam FM, bandwidth Bessel. Bandwidth Bessel equals to 2 darab N darab FM. Okay, N ni mesti dapat daripada Bessel. Dia ada Bessel table. Lepas ni saya bagi tahu. Okay, Bessel table. Satu lagi dia ada nama dia Carlson. Carlson 2 delta F plus FM. Okay, salin dulu. Saya nak tunjukkan maksudnya AM lain, FM lain tu dia punya cara nak selesaikan. Okay, salin dulu. Kalau delta F apa? Delta F adalah frequency deviation. Okay. Saya nak bagi tahu lagi semula, saya ulang balik semula. Delta F adalah maksudnya frequency deviation. Okay. Deviation. Okay. Clear? Okay, salin dulu. Beza AM dengan FM. Dah salin dah? Okay, dah salin? Dah, sir. Okay, now. Okay, seterusnya. Ingat okay. Ini maksudnya saya tak tunjuk lagi slide apa semua. Asas kepada FM. Okay, the basic foundation of the FM, frequency modulation. Saya tunjukkan apa dia berbeza antara FM dengan AM. Saya splitkan. Okay, FM one part, AM one part. So that you boleh tahu daripada atas saya tengok kan. Oh, ada beza from the output. Okay, mathematical expression. Okay, berbeza. Okay.
Yang risau ada tutorial juga, don't worry. Nanti saya bagi tutorial kat kamu. Okay, so clear. Okay, dah salin. Okay. Sekarang 57 orang, ada lebih kurang 4 orang tak dapat datang. Okay. So right now 57 orang. Dah Okay, sudah? Okay, now kita pergi pada frekuensi spektrum. Frekuensi spektrum. Okay. Kalau AM signal, dia ada frekuensi spektrum dia macam ni, rupa dia. Okay, ini AM. Kalau FM, ingat, sebab apa? Kamu kena faham satu, AM kan dari satu stesen je. Okay. Kalau kamu tengok frekuensi spektrum untuk FM berbeza. Sebab dia ada banyak stesen. Kamu ada Hits FM, kamu ada macam-macam. Ada 10 ke 11. Betul tak? Kamu ada macam-macam jenis radio. Betul tak? Jadi dia punya spektrum dia pun ada banyak. Okay, kadang-kadang boleh sama macam AM, kadang ada banyak. Sebab sebanyak mana stesen radio tu, sebanyak tu lah dia boleh ada. Nampak tak? Ada beza. Sebab tu kamu tak boleh nak kira bandwidth dia. Kamu tak boleh kira bandwidth dia sebab bandwidth dia berbeza-beza. Setiap radio station berbeza-beza bandwidth dia. Okay? Sebab tu kalau AM senang, bandwidth di sini. Tapi sini kita tak ada formula. Sebab tu kita guna bandwidth Bessel. Okay. Bilangan number ni, okay. Number of spectrum depend on n in Bessel table. Okay. Number of n in Bessel table. Okay. Nampak tak beza dia? Sekarang saya dah faham Sebab tu kamu tak boleh cari frekuensi spektrum direct from the scene sebab kamu tak tahu ada berapa dia punya sizing dia. Stesen radio lain dia ada 10, 11 stesen radio kan. Different stesen radio, different bandwidth. Sebab tu kamu tak boleh cari. Kamu kena tengok Bessel. What is the Bessel? Apa saya cakap berempit-repit ni? What is the Bessel? I tak faham, I tak tahu. Sebab kita memang tak tengok lagi. So, kita tengok what is the Bessel. Okay, apa itu Bessel? Okay, Bessel kalau kamu tengok adalah distinct. Bessel. Mana Bessel ni? Sekejap. Kita tengok Bessel. What is the Bessel? Ini adalah Bessel. Ni. Ini student kena tahu. Okay, maksudnya apa? Okay, cara nak tengok. You boleh nampak tak? Semua nampak tak ada tulis moderation index yang mula-mula sekali tu? Moderation index. Okay. Ni saya nak bagi tahu something Macam mana kamu nak tahu berapa sideband yang dia ada? Sebab sideband ni guna dekat frekuensi spektrum. Okay. Kalau saya kata moderation index you kira dapat 1. Berapa dia punya sideband? Ada berapa? Okay, kamu tengok kalau kata M sama dengan 1, you nampak ada tulis atas tu ada 1, 2, 3. Lepas tu dia stop kan? Ni, katalah sebagai tahu katalah moderation index you sama dengan 1. So, berapa sideband yang you ada? Okay, jawapan dia senang saja. Ada berapa sideband? Kamu ada 1, 2, 3. Tengok kat sini. 1, 2, 3. Pergi ke atas tengok ada 3 sideband. 3 sideband apa? Maksudnya ada 3 belah kiri, 3 belah kanan. Faham tak maksud saya? Faham Kalau kata M sama dengan 1, maksudnya kamu ada contoh dia. Tengok macam mana cara nak baca dia. Okay, dalam kes ni kan. M sama dengan 1. M equals to 1. N equals to 3. Ni maksud dia. Okay. Rupa dia macam mana? Kalau you lukis frekuensi spektrum, dia rupa dia macam ni. Okay, kamu kena kira. Ni tengah lah. Tengah dia FC dia. Okay. Kamu ada 3. Maksudnya ada 3 belah kiri, ada 3 belah kanan. Faham Faham tak student saya? Kalau you tak faham, kita tak boleh teruskan. Clear?
Clear? Okey, kalau M sama juga dengan 2, berapa bilangan sideband dia? N sama dengan berapa? Kalau M, sekarang ni saya tanya pula. M equals to 2. Berapa number of N? 4. 4 So, kalau nak lukis frekuensi spektrum ada 4 belah kiri, 4 belah kanan. Faham Faham? Faham. Okey, kalau kata pula M equals to, sekarang ni saya cakap pula kalau M equals to ni. M equals to modulation index Bessel table ni, M equals to 6. Berapa number dia punya sideband? N sama dengan berapa? Cuba tengok tu betul table berapa? Bagi tahu saya. 9. 9 ni kenapa? You tarik dari sini, 6 ni dia stop kat sini. Lepas tu kamu naik ke atas tengok 9. Maksudnya dia ada 9, N sebelah kiri, left 9, right 9. Faham Faham? Okay, for your information, satu yang saya nak bagi tahu students, FM lagi mudah daripada AM. Itu saya nak bagi tahu. FM lagi mudah daripada AM. AM susah. Kamu nampak senang AM lagi susah. Okay, FM paling mudah sekali di dunia. Okay, so clear Sebab tu orang buat station radio, dia tak guna AM, dia guna FM. Sebab apa? Mudah nak buat. Okay. Okay. So clear Okay, sekarang ni kita tengok balik ke atas. Okay. So ni sudah salin tadi Okay. Sekarang ni dia pun ada power. Kalau AM tadi, AM, power dia apa? PT. Kalau kat sini dia kan, kalau power AM PT dia sama juga dengan PC campur P upper sideband campur P lower sideband. Sini pun ada. Sini pun ada power transmit. Tapi power transmit ni berbeza sikit sebab bergantung pada side kamu punya frekuensi spektrum punya N. Sebab tu tak boleh kira dengan mudah. Kamu kena tengok dulu cara dia macam mana. Okay, so student saya sekarang ni, yang ini nanti saya akan tunjuk balik. PT untuk FM lain sikit nak kira dia. So apa, dia punya bilangan spektrum kiri dengan kanan dia lain. Kalau macam AM, fix, dia ada satu kiri, satu kanan saja. Kalau FM berbeza, contoh hit FM, mungkin dia ada 3 belah kiri, 3 belah kanan. Kalau hits FM, mungkin ada 6 belah kiri, 6 belah kanan. Faham maksud saya? Jadi kamu kena PT ni bergantung pada number of N yang kamu dapat daripada Bessel table. Okay, so clear Okay, now kita pergi pada soalan. Supaya student mudah faham, kita terus pergi pada soalan. Okay. Tutorial 2. FM. Okay. So, mari kita tengok frequency modulation. Contoh saya nak bagi tahu kamu. Okay, tengok soalan nombor 5. Okay, nombor 5. Ni tutorial nanti kamu dapat lebih kurang macam ni lah. Tak faham kan? Nampak tak? Dia lebih kurang je macam AM. Dia ada carrier, dia ada information. Lepas tu nampak tak ada perkataan bandwidth. Lepas tu dia ada frequency sensitivity. Nampak tak? Ini ada beza. Okay, sebab tu saya bagi tahu. Sekarang ni kita kena tengok berdasarkan soalan. Different question, different ni. Tapi kena ingat, kalau saya jadi macam kamu, mula-mula apa yang saya kena tahu sebelum kita nak start, saya akan ingat dulu. Okay, apa benda yang kita kena tahu dalam FM. Kita kena tahu bandwidth. Okay,
Kita kena tahu lagi apa? Carrier swing. Kita kena tahu F max. Kita kena tahu F min. Okay. Lagi apa yang kita kena tahu? F max, F min, power dia. Okay. Semua ada teknik dia. Okay. So yang ni kita pergi satu soalan. Contoh. Soalan nombor 7. Okay. Okay, apa yang kamu faham? Okay, nombor 1, sebab saya kata direct, kalau kamu tahu formula, kamu boleh jawab. Okay, nombor 7, soalan nombor 7 kita ambil satu sampel. Okay, a message signal VMT. Okay, yang ini apa? Ini information ke carrier yang kamu nampak ni? Information. Information. Yang ini sebab yang kedua ni apa? Carrier. Carrier. Okay, satu saya nak bagi tahu. Message signal tu berapa dia punya frekuensi? Berapa frekuensi of the information signal? Kalau dalam soalan. 1000. Okey, nampak tak? Maksudnya kalau kamu nanti AM kamu jawab, kamu dah salah. Bukan 1000. 1000 Berapa tadi? Cuba tengok mathematical expression dia. Ada 2 pi ke tak ada? Tak ada 2 pi. Tak ada 2 pi kan? Sebab tu saya bagi tahu satu benda, student saya kena ingat. Sebelum nak jawab, ingat dulu mathematical expression. Okay? Kamu tengok 2 sin kan? Selalunya dia akan jadi macam ni. 2 sin, nombor equation kamu nampak 2 sin. Okay? 2 pi 1000, 10,000 T. Kalau macam ni, frekuensi dia sama juga dengan 10,000. Kalau ada 2 pi di depan. Sekarang ni kamu nampak tak ada 2 pi tak dekat sini? Ada tak? Selepas sin ni ada tak 2 pi? Ada tak? Tak ada kan? Yang ada pi saja, betul tak? Jadi student saya kena ingat, sebab inilah antara student boleh jawab salah. Nanti dalam AM pun, kalau dalam test pun saya boleh bagi soalan macam ni. Maksudnya student tak faham yang sebenarnya kalau equation matematik, sebab saya kata kalau tak faham, tulis balik. Jangan terus belagak. Siapa yang belagak memang akan salah. Saya akan terus salahkan jawapan kamu. Okay? Kena ingat, kalau apa benda, kena ingat dulu VM, sin, omega, MT. Kamu salah ni saya pangkah sampai bawah kosong. Sebab kamu tak faham. Dah berapa kali orang cerita, benda ni penting. Kalau kamu masuk nanti design, macam kamu design Note 5 semua, salah design, bateri meletup. Sebab tu saya akan pangkah kalau kamu bagi tahu F sama juga dengan 10,000, kamu buat penyelesaian bawah terus bagi kosong. Okay, kau memang macam tu. Tak boleh buat silap, nanti meletup bateri ke apa. Okay, saya bagi salah sampai bawah dapatlah kosong, maka okay. Jadi tolong faham betul-betul frekuensi ni berapa. Sebab inilah yang akan menyebabkan bateri meletup, short, circuit bangunan meletup sebabkan kamu tak faham frekuensi ni. Okay, frekuensi dalam voltage bahaya kalau kamu tak faham. Sebab tu saya memang strict. Kalau kamu salah sini, bawah semua salah. Sebab kamu dah meletupkan sistem tu. Okay, ayat dia macam tu. So, saya recap balik, jangan tunjuk pandai walaupun benda ni mudah, tengok dulu dia punya information. Okay, VMT, salin balik, kau tak tahu kan masa dalam test ke apa, tulis balik mathematical expression dia. Okay, VM sin 2 pi F. Okay, F ataupun kalau kamu tak nak mudah faham, letak omega. Omega MT. Tu cara dia. Okay, so kalau tak faham, ambil yang sekerat ni. Kalau kamu tak faham kan, okay. 1000, kamu faham tak omega MT? Sama juga dengan 2 pi FM. Okay, omega MT FT. Okay, sekarang ni kamu nampak apa dia punya perkataan dia ada? 10,000 T. Okay, 10,000 T. So kiri ni boleh buang, so jadi apa? 2 pi FM sama juga dengan, ini ada pi kan? Lupa.
Tapi ni ada pi. Sebab tu kena tulis balik. Sebab mathematical kita kena buat betul-betul. Sebab tu kamu tengok matematik kamu tak apa skor sebab kamu tertinggal barang-barang dia. Okay, ni boleh potong, tak ada masalah, kiri kanan sama. 2 pi FM sama juga dengan 10,000 pi. Faham tak? Jadi kalau kamu tengok apa benda, FM sebenarnya sama juga dengan 10,000 bagi 2 pi. Atas ni pi, potong. So berapa jawapan dia? 10,000 bagi 2 berapa FM? Berapa frekuensi dia? FM sama juga dengan 5,000. 5,000 pi. Okay, 5,000. Pi cancel dah. Oh, pi potong okey, sorry. Kan, pi maksudnya 10,000 pi bagi 2 pi. Kena ingat, sebab tu saya kata jangan main-main kom. Student degil. Saya bagi tahu kom ni kenapa dia ada satu subjek saja dalam universiti. Dan mesti diajar. Semua kursus, tak kisahlah kamu kursus electrical apa ke, power ke, communication ke, komputer ke apa, mesti diajar kom. Sebab apa? Kom ni ajar supaya kamu tak meletup kamu punya sistem. Kamu ingat kenapa kita kena pentingkan? Okay. Kalau kamu tengok dekat kamu punya circuit kan, kamu punya plug kat kamu punya hostel, berapa voltage dia? Berapa voltage current dia? 240 kan? Volt. Betul tak? Betul tak? Betul je. Tapi ramai orang tak bagi tahu berapa dia punya frekuensi. Berapa frekuensi dia sebenarnya? Dia ada frekuensi. Berapa frekuensi dia? Sebab tu saya bagi tahu. Dia sebenarnya dia kat tepi ni ada beza dia. 240 volt 50 Hz. Tapi dia banyak height. Sebab tu kamu kena faham dalam yang kamu belajar kat TNB semua. Sebab tu nanti kalau kamu salah benda ni, kamu tak boleh jadi jurutera UNP. Jurutera Unit 10. Bukan Unit 10, jurutera TNB. Tenaga Nasional Berhad. Tak boleh. Sebab kamu salah design. Bila tanya frekuensi, kamu design. Orang tu kata dapatkan 50 Hz, kamu bagi bantai jadi 50,000 Hz. Meletup rumah tu. Kau pernah dengar kan yang ada rumah, yang kes yang rumah tu dia terbakar bila voltan tu tinggi. Pernah dengar tak yang dalam surat khabar yang rumah terbakar akibat voltan tinggi? Putar ais TV Pernah. terbakar. Pernah kan? Pernah Sebab je. tu saya bagi tahu, saya selalu pangkahkan student salah kira frekuensi, saya akan pangkah kosong terus. Sebab kamu salah design, nanti kamu kerja salah design meletup satu taman. Okey, kamu menyebabkan kamu jadi serial killer, pembunuh serial killer. Satu taman tu mati. Faham ya? Sebab tu saya bagi tahu bila tengok kom ni betul-betul belajar. Sebab satu subjek saja yang bagi tahu kepentingan dia kepada semua. Dia ajar untuk communication, apa semua belajar dalam subjek ni. Okey? So clear? Jadi kamu dah faham ya, frekuensi dia ada frekuensi dekat sini. Jangan main-main nanti meletup barang. Okey? So, 5 kHz. Okey. Kalau VC pula, berapa frekuensi dia? Kalau tengok VC, berapa frekuensi dia? 180.10.6, berapa frekuensi dia? Kalau FC. Berapa frekuensi dia? FC. Dia sama je mathematical macam AM hari tu. Okay, bagi tahu saya berapa FC. Ambil kalkulator kira. Berapa? Korang dah tidur ni takkan tak faham. AM kamu nak test dah ni, fail kamu nanti kalau sebagi soalan macam ni. Berapa? Frekuensi FC. Berapa? 90 darab 10 kuasa 6 Hertz. Betul ke tak? Cuba fikir macam mana saya boleh dapat 180 90 darab 10 kuasa 6. Bagi dua je. Bagi dua Kalau kamu tahu kenapa? Sebab kita bagi dua. 180 darab 10 kuasa 6 pi bahagi dengan 2 pi. Faham Jadi 180 pi atas bagi cancel dia macam ni. Umpama 180
bahagi 2 pi. Jadi pi sini cancel, 180 darab 10 kuasa 6 bahagi 2. Jadi 90 darab 10 kuasa 6. Betul tak? Betul tak? Okay. Betul. Okey. Itu saya bagi tahu. Jawapan dia mudah je sebab tu saya kata kalau kamu faham formula terus dapat jawapan. Okey, saya nak tunjukkan kamu betapa mudahnya bila kamu dah tahu semua benda ni. Okey. Frequency, the sensitivity of the modulator of the circuit. Okey, sebenarnya tak ada apa. Okey, frequency sensitivity kan. Okey. F K M equals to KVM over FM or delta F over FM. Okay, frequency sensitivity. Okay, F nombor 2 pula adalah frequency deviation. Okay, frequency sensitivity. Okay, K dia. Kejap. Sebelum kadang pening tak ni. Given the percentage of modulation ni M. M sama juga dengan 70%. Big M. Small m adalah 0.7. Okay. 0.7. So cari the frequency sensitivity. Apa frequency sensitivity nya? Sekejap. Frequency deviation ni delta F. Frequency sensitivity K kot. Is it K? Sekejap tengok balik frequency sensitivity. Kadang sepun pening juga ni FM. Frequency sensitivity. K adalah deviation sensitivity. Okay. Bukan. K deviation sensitivity. Okay lah. Tukar lah. Okay. Frekuensi. Tukarlah soalan. Saya tukar soalan sepun pening kat ni. Kita ambil cari nilai K. Okey. K apa? Kamu pun dah tidur, sama-sama lah kita tidur. Deviation sensitivity. Okey. Tukar. Nama dia, soalan dia deviation sensitivity. Okey. Deviation sensitivity. Saya rasa sama ni. Maksudnya K dan juga data F. Okay, deviation sensitivity ataupun frequency sensitivity. Samalah K. Okay, dia adalah K. Kalau frequency deviation of the modulated carrier adalah delta F. Okay, so kita ada dua formula. Kita cari nilai M. Okay, berapa nilai dia M dia? Okay, kita dah bagi nilai, okay sini saya bagi. Okay, K dah ada. Bukan, K tak ada. So, nombor 1 kita kena cari berapa nilai K. K equals to M FM bagi VM. Terbalikkan formula ni. So, nilai M berapa? 0.7. FM berapa? FM berapa? Tadi yang kita kira tu. 5K. 5K. Bagi dengan VM. VM berapa kamu tengok dalam soalan tu? 2. Betul? Berapa dapat K? Frequency deviation sensitivity dengan deviation sensitivity sama K. Berapa nilai K? K berapa? 0.5 0.7 darab 5K divide by 2. Berapa? Okay, itu cara dia. Okay, now kita cari frequency deviation of the modulated circuit. Okay, nanti balik kira lah sebut tak ada calculator. Kamu pun pemalas, sama-sama lah kita. Okay, so nombor 2, frequency deviation of the modulated carrier. Okay, frequency deviation delta F, boleh guna yang ni. Okay, M equals to, so sekarang ni nombor 2 dia nak frequency deviation delta F. Delta F sama juga dengan M, F, M. Okay, M dah ada. M berapa tadi nilai dia? M sama juga dengan 0.7. FM berapa? FM 5K berapa? Kamu kira. So kamu dah dapat nilai K dengan delta F. Apa dia?
K dapat 375 tak silap. 3, 375. 375. Okey, frekuensi duit ni delta F. Clear? Okey. So, saya nak bagi tahu kamu, itulah sebab saya kata tak apalah sebab ini kita terlampau awal sangat kan. Tak apalah, saya nak cuma nak tunjukkan kamu benda ni mudah lagi. Okey, compare dengan AM. Okey. So, tak apa, jangan risau, ni baru kelas pertama. Okey, besok kita akan buat untuk tutorial ni balik. Okey. So, kita pergi pada slide kita. Okey. So, saya recap balik. Kita tengok teori kita. Kita masuk pada slide kita. Okay, FM konsep sudah cerita tadi. Kita play with the frequency. Okay. Nampak dia bagi tahu ini FM, carrier amplitude remain constant. Sebab bila kamu lukis kan, AM signal dia rapat dengan jauh, amplitude dia sama. Okay. Sebab dia kata amplitude remain constant and carrier signal frequency change by the modulating signal. Maksudnya satu rapat, narrow, satu wide, tu beza dia. Okay. Okay, so FM konsep saya dah bagi tahu tadi formula, saya dah ajar. Benda-benda ni saya dah ajar. Fmax, Fmin saya dah ajar. Carrier swing ni lah. Tapi ni nanti saya bagi tahu carrier swing sama juga dengan 2 kali frequency deviation. Nanti saya ajar lagi sekali. Kenapa kita kena tahu benda ni. Okay. Ni saya bagi tahu lah modulation index yang kamu salin tadi. KVM over FM. Satu lagi, modulation index ada 2. Satu lagi, delta F, frequency deviation divided by FM. Okay. Kalau K darab VM, kamu akan dapat delta F juga. Okay, sebab tu dia main dengan formula je. Okay. K, deviation sensitivity ataupun frekuensi sensitivity sama. Okay. Sama K. Okay. Percentage modulation, okay. Dia delta F divided by delta F max. Tapi yang ni kita tak ajar student lah. Okay. Advantage dia apa? Noise immunity. Sebab itulah kita guna FM kita buat sebagai radio. Okay, kalau AM kita buat sebagai radio akan ada noise, tak berapa clear. Okay. Dia punya keburukan dia bandwidth. Nampak tu? FM users considerably more frequency spectrum space. Ni saya kata tadi tu. Kalau AM dia fix. Okay. Kalau FM dia ada banyak session radio, jadi dia banyak guna more frequency spectrum space dengan dia banyak. Okay. Ni saya bagi tahu tu lah. Nampak ni, saya bagi tahu ni signal. Saya nak tunjukkan bahawa D ni apa? C, saya tunjuk C dulu, nampak tu. Pada positive cycle dia rapat A. Pada B dia jarak. Wide band, narrow band dengan wide band. Faham N for narrow, W equals to wide band. Faham cara nak lukis? Okay. Kalau FM signal pada positive cycle bukit ke atas tu, maksudnya kalau information signal dia positif, cycle dia jadi rapat. Kalau negative cycle dia jadi wide, jadi jarak. Faham cara nak lukis? Okay, ni FM signal ni. Saya tunjuk ni. So warnakan ni. Ni narrow. Kalau negative cycle sini dia jadi jarak. Itu cara nak lukis dia. Okay. Okay, Bessel function. Okay, saya nak suruh buat soalan ni, baru senang ni kau faham ni. Ni soalan ni. Sekejap, saya tengok dulu. Ni. Okey. Salin dulu soalan ni. Okey. Salin dulu soalan ni.
Kita akan buat satu soalan lepas tu habislah. Untuk FM untuk hari ni. Okay. Soalan ni. InsyaAllah kalau when you see this tutorial, you faham. Nampak tak? Dia lebih kurang sama je macam AM. Tapi dalam kes ni kita bagi moderation index dah terus. Dalam kes ni lah. Dalam soalan ni. Okay. So sekarang ni tujuan kita nak belajar cara guna Bessel. Supaya student faham cara guna Bessel. Okay, salin dulu. Nampak tak? Kalau lain satu kelebihan dia, kalau dalam soalan, kalau tak bagi VM, kalau FM kan? Kalau FM, kamu jangan jerit pula kata, Sir salah lah, Sir tak reti lah. Bukan. Kalau Sir tak bagi VM pun boleh selesai. Lagi satu, kalau kamu expert one day, bila kamu jadi jurutera ke apa, when you see, oh VM tak bagi, dah faham dah, this one is the FM system. Okay. Kalau diberi VM, kalau tak bagi VM, ingat dalam sampai mati, oh kalau in the equation we don't give you VM, oh maksudnya ini adalah FM system. Okay, kita boleh solve kan. Okay. Dah habis salin soalan, bagi tahu Ustaz. Sekejap je boleh jawab. Baik, saya. Latihan. Okey. Saya dah bagi dah latihan FM di dalam kamu punya WhatsApp. Okey. So, dah salin. Okey. Kalau dah salin bagi tahu kalau dah habis salin. Okey, nak selesaikan benda ni, okey. M sama dengan berapa yang kamu dapat dalam soalan ni? 1.5. Okey, mula-mula ingat kamu kena tengok kat Bessel table, kamu kena salin balik. Okey, so salin balik daripada Bessel table, M sama dengan 1.5, kamu kena salin macam ni. Moderation index, carrier, first spectrum, second spectrum, third spectrum, fourth spectrum. Okey, copy daripada mana? Daripada sini lah. Kalau kamu rajin, kamu tengok M. Dari sini. Okay, ingat nak selesaikan FM lepas ni dengan cakap kalau dalam test ke, final exam ke, salin balik nilai dia. Okay, kalau dapat tadi berapa, M sama dengan 1.5, pergi pada 1.5, you salin balik nilai ni. Okay, ni you letak dekat dia punya soalan dia. Sini, bawah dia ni. Supaya kau faham. Okay. Ni, salin macam ni dulu. Moderation index berapa, carrier berapa, first berapa nilai dia, second berapa nilai dia, third berapa nilai dia, yang keempat berapa dia punya nilai.
Okay. Okay, dah salin dah? Okay, so sekarang ni find the significant side frequency. Maksudnya dia ini sebenarnya nak dekat frekuensi spektrum lah. Berapa nilai N? Okay, kalau M sama dengan 1.5, kamu tengok yang kat ujung tu. Yang paling hujung tu adalah jawapan dia. So N sama dengan berapa? Berapa? 0.1. Bukan. N ni berapa bilangan spektrum? 0.1 tu nilai. Berapa bilangan spektrum? Ingat yang bawah ni sebenarnya apa? Ini yang bawah yang kamu nampak ni, ini semua voltage nama dia. Ini sebenarnya voltage. Tahu kenapa? Ingat tak yang frekuensi spektrum, kalau dalam AM, kita boleh represent in terms of voltage. V upper sideband, V lower sideband. Sekarang ni pun sama. Bila buat frekuensi spektrum untuk AFM, dia ada voltage juga. Voltage. Okay. Nampak tak? Itu yang kita nak buat sebenarnya. Okay. Yang kamu nampak ni adalah nilai voltage dia. Carrier first dia voltage dia dia punya voltage dia berapa. Ni sebenarnya yang kamu nampak ni adalah voltage. Voltage dia. Voltage. Tapi dia tak boleh tunjuk lah sebab nanti 1.5 ni bukan voltage. Ni. First, second, third, fourth ni adalah voltage sebenarnya. Voltage. Ni. Voltage. Voltage. Okay. So, berapa nombor dia? N. Terus tengok ke atas sekali dia tulis 4. Inilah jawapan dia, 4. So, answer dia, since M equals to 1.5, so N equals to 4. Clear? Salin. 4 set of significant side frequencies. Maksud dia apa? Ada 4 belah kiri, ada 4 belah kanan. Okay? Itu maksud dia. Okay? Itu jawapan nombor 1. Find the significant side frequency N. Okay, ingat dia kata side frequency tu dah tahu lah tu bahagian frekuensi spektrum. Okay, voltage dia berapa? Okay, jawapan dia tu. Since M sama juga dengan 1.5, so N sama dengan 4. 4 dapat di mana? Sini. Yang kamu nampak dalam basic table. Okay, dah salin dah? Okay. Yes, sir. Okay, bagus. Lepas tu, yang ini saya nak bagi tahu. Gunanya basic table tu apa? Ini nama dia relative amplitude. Maksudnya dia tahu berapa nilai voltage dia. Okay. So sekarang ni, yang kamu nampak ni, kamu kena buat macam ni. J0 sama juga dengan VC darabkan dengan apa yang kamu nampak dalam table tu. Nampak? VC darab dengan carrier vessel, VC darab first, VC darab second, VC darab third, VC darab fourth. Maksudnya, VC ni sama dengan berapa? VC ni sama dengan 20. 20 dapat daripada mana? Tengok equation ni. VC, ini VC. Ambil daripada sini, VC. 20, 20. So, 20, semua sama 20, tapi darabkan dengan nilai Bessel yang kamu dapat. Nampak tak? 0.51, kamu ambil daripada Bessel. Lepas tu, 0.56, 0.23, 0.06, 0.01. Okay, faham tak? Buat dulu, kalau tak faham tulis dulu. Kenapa kita guna benda ni? Sebab nanti nak cari power transmit. Buat dulu. So sekarang ni kita kena tahu nilai VC. J0 ni, ni relative amplitude. Okay, diwakili dari bentuk J0, J1, J2, J3, J4. Okay. So dah salin. .20 darab 0.51 dapat 10.2. Ini step dia. Okay, dah salin.
Okay. Bila dah salin, kita kena represent in term of frequency spectrum sebab kita buat ni untuk frequency spectrum. Cara nak buat dia. Okay, macam mana nak lukis? Nombor 3 dia kata apa? Draw the frequency spectrum showing their relative amplitude. Ini yang kamu dapat kira ni tadi. Okay, 10.2 kamu kena lukis dulu. Okay, sekarang ni kamu kena ingat cara nak lukis. Sebab tu kamu tengok kan yang cara selukis ni. Nampak 10.2 ni kat tengah-tengah. Okay. Okay, sebelah dia 11.2. 11.2 rendah daripada 10.2 ke ataupun tinggi daripada 10.2? 11.2 volt. Lagi rendah ke lagi tinggi? 11.2. Lagi tinggi kan? Nampak tak? Sebab tu kamu kena lukis yang kedua ni dia tinggi sikit. Sebab dia 11.2 volt dia kena tinggi. Betul tak? Takkan kamu nak lukis dia rendah daripada 10.2? Betul tak? Betul saya. Okey, seterusnya. Yang saya tulis pula seterusnya 4.6. 4.6 sebab apa? Sebab dia rendah. Sebab 4.6 dia punya voltage dia lagi rendah daripada 10.2 dan 11.2. Betul tak? Correct or not? Okey. Okey, seterusnya ambil nilai 1.2. 1.2 nilai dia lagi rendah daripada 4.6. Betul tak? Jadi kita kena tunjukkan dia rendah sedikit. Okey. Dan last sekali 0.2 kamu tengok dia paling rendah. Okey, dekat tengah ni apa? FC. Ingat tak kalau dalam AM kita ada macam ni juga kan? Kalau AM FC, F upper sideband, F lower sideband. Tapi dalam kes ni kita tak boleh cari bandwidth dia direct sebab apa? Dia ada banyak nilai ni. Macam ni cari nilai bandwidth dia? Okay. So, nombor 3 bila dapat ni, okay, yang kat bawah ni macam mana cara nak lukis dia? Dia sama je. Kalau dalam AM dia tulis sini kan? Ingat tak dalam AM? Sini FC. Sini FC campur FM. Betul tak? Betul tak? Betul. Sini pula sebelah dia FC minus FM. Situ saja kalau dalam AM. Tapi nampak tak yang kamu lukis banyak ni, macam mana nak masuk nilai dia? Okey, jadi nak masuk nilai dia, yang sebelah dia pula FC campur 2FM. Seterusnya FC campur 3FM. Seterusnya FC campur 4FM. Sebab dia ada berapa? Ada 4 saja belah kiri. Belah kanan dia pun macam mana pula? Belah kiri kanan dia okey. So mula-mula FC mana FM? FC minus 2FM. FC minus 3FM. Last kali FC minus 4FM. Itu cara dia. Okey, so macam mana? Kena lukis macam ni. Kalau student saya tak tahu, kena buat macam ni dulu. FC macam mana? Dapat 500K. FM berapa? 1K. Dapat daripada mana? Daripada atas ni. Ni. FM sama juga dengan 1000 Hz. Ni direct sebab ada 2 pi kat depan. Ini sama juga FC sama juga dengan 500K. Okey. Kamu kena cari salah satu dulu. FC yang belah positif dia FC campur FM, FC campur 2FM, FC campur 3FM, FC campur 4FM. Depend pada Bessel number. Okey. Salin dulu. Salin dulu. Sebab kelas pertama jangan risau, kita memang tak faham lagi. Salin je dulu. Sir. Okey, dah salin dah? Saya nak tanya sir. Apa yang tanya? Yang dalam graf tu bahagian bawah tu macam nak cari sir? Graf mana?
ke nilai FC plus 4FM yang 50.4, 50.3, 50.2. Yelah. Tak ada apa. Apa yang kamu tak faham ni? Sebab, ni saya bagi tahu tadi. Yang kat tengah ni, kita nak isi nilai berapa frekuensi setiap spektrum tu. Sebab tu kalau tengok kat sini, saya buat warna merah Yang kamu kira ni, FC. FC kat mana? Letak kat tengah ni. 500K. Lepas tu saya buat hijau pula. Hijau ni, FC plus FM 501K. Letaklah kat sini. 501K. Okay. Seterusnya, saya letak merah jambu. Okay, merah jambu FC plus 2FM 502K. Letak kat sini. Clear? Yang seterusnya 503. Saya tukar lagi color. Coklat. Okay, 503 hubur dekat sini. Okay, last sekali 504. 504 kat mana? Dekat sini. Okay, nampak? Clear? Okay, ni untuk bahagian yang positif. Bahagian negatif lah macam ni yang kamu cari. FC tolak FM 499. Tak sinilah 499. Okay, tukar lagi color. Urin. Urin kamu dapat 498. 498 letak sini. Okay. Seterusnya 497. 497 letak sini. Okay. Lagi. Okay, dia tak faham lagi? Okay, dia tak faham? Clear? Clear sir. Sama je macam AM tu tak? AM kamu cari sampai sini je. Kalau AM, ingat tak kamu cari sampai sini je FC campur FM, betul tak? Dengan FC mana FM, betul tak? Itu dalam AM. Kalau dalam FM kan ada banyak frekuensi spektrum tu. Kamu kena cari frekuensi setiap spektrum yang kamu ada. Okay. Okay. Kalau katalah kamu dapat, kenapa nak kira macam mana? Senang saja. Ni kamu tengok ni ada berapa. Kalau kamu nak tengok jawapan kamu betul ke tak kan, kamu kira sini. Sini nombor. Tengok ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okay, 4 sama tak dengan atas ni? N sama dengan 4. Okay. 4 ni maksud dia apa? 4 belah kiri, left, 4 belah kanan, right. Faham ya? Jadi semua spektrum dia ada 4 belah kiri, 4 belah kanan. Okay, dah faham dah? Macam nak isi? Dah. Dah faham sir. Okay, ingat tak dulu? Kalau dalam AM, kamu nak cari power transmit, betul tak? P total. Betul tak? Kalau dalam AM dulu, ingat tak? Kalau dalam AM, PTAM, PC, campur P upper sideband, campur P lower sideband. Betul tak? Ni dalam AM, betul tak? Dalam FM, nampak ni, kamu kena cari semua P total ni daripada sini. Kamu kena cari, maksud sebab warna oren lah. Sebab warna oren. Okay. Maksudnya kamu kena cari daripada sini sampai sini. Ini kalau PTAM tak ada masalah. Dia upper sideband campur lower sideband. Sekarang ni FM, kamu kena cari setiap frekuensi spektrum ni, campurkan semua dia, baru dapat power transmit. Betul tak? Betul tak? Betul. Power transmit FM ni kamu kena campurkan semua yang ada dalam frekuensi spektrum tu. Sebab tu dia tak sama dengan AM. AM dia ada upper sideband dengan lower sideband je. Betul tak? Correct or not? Betul kan? Okay, so power transmit dia senang saja. Okay, dia suruh tak cari power transmit lagi ya. Okay. Seterusnya, lepas kamu dah draw, kamu find the bandwidth. Bandwidth dia senang. Okay, biasa formula dia 2 N FM. 2 ni memang 2 lah. N ni mana? Daripada yang kamu dapat ke atas tadi. 4 darab FM. FM berapa? 1 kHz. Dapat 8 kHz. Salin. Okey. So, kalau Carson pula. Carson kena cari frekuensi deviation. Jadi apa formula frekuensi deviation? Boleh dapat daripada modulation index. M sama juga dengan delta F bagi FM. Terbalikkan, delta F equals to MFM. Dapatlah kamu punya nilai delta F sama juga dengan 1.5. Okey. 1.5 ni dah selesai masalah.
Ni 2. Sini apa? Delta F kan? Delta F kamu dah tahu dah. Delta F 1.5K. Okey, lepas tu darab ni kan campur dengan FM. FM 1K. Dapatlah jawapan dia 5K. Salin. Okey, setarget nak habiskan kelas ni pukul lagi 5.30 saya nak habiskan. Okey. Lagi 7 minit. Clear? Salin. Dah habis salin dah? Ya. Okey. So bandwidth spacer, bandwidth custom dah selesai. Okey. Kita pergi soalan seterusnya. Power transmit. Yang ini saya nak bagi tahu. Sebenarnya power transmit ni V ni banyak student silap, bukannya VC. Dia adalah V dalam Bessel. Okey, kalau nak tahu selesai penyelesaian dia, okey salin dulu benda ni. Salin dulu dia punya penyelesaian ni. Salin dulu. Tangan kamu pening, salin dulu. Dah salin dah? Okey, nilai ni yang kamu nampak ni, V-net kuasa 2 ni ambil daripada mana? 10.2 ni. 10.2 ni kamu dapat daripada ni kat atas ni. Apa sebut ni? Okey, 10.2 ni dapat daripada mana? Ni kat ujung ni. 10.2 ni. 10.2 letak 10.2. 10.2 bagi 2R. Resistor dia 50 ohm. Okey, seterusnya yang depan dia ni 11.2 ni apa? 11.2 ni kamu kira kat tepi ni tadi. 11.2. Okey. 20 darab 56. Kenapa ada 2 kat depan? Sini kenapa? Kalau kamu tahu, yang ni kan. Kenapa ada 44, 11, 2 ni? So apa? Yang ni kenapa ada 2? Sini pun ada 2, ada 2, ada 2, ada 2. Sebenarnya this one extract from your frequency spectrum. Extract from frequency spectrum. Tahu kenapa? Sini ada belah 2 tu masuk ada belah kiri, belah kanan. Yang ni apa ni bahagian carrier. Sebab tu dia ada 1 saja. Okey. Yang sini ada 2. Yang seterusnya pun ada 2. Why? Because dia ambil 2 side, belah kiri dan 2 belah kanan. Clear? Okey, salin dulu. Dah habis salin bagi tahu sir. Okey sir, dah. Dah Okey, jadi kamu dah tahu nilai 77, nilai 44, semua tu semua kan you boleh tahu dapat daripada mana? Daripada yang you kira tadi ni. 10.2. Ni. 10.2 kuasa 2 ni This one value ni sebagai tahu orange ni dapat daripada mana ni? Orange ni didapat daripada mana? Daripada sini. Ni. 10.2, 11.2, 4.6, 1.2, 0.2. Okey. Ni dapat. Clear? Kalau dah habis, saya dah nak tamatkan conversation ni.
So ada apa-apa yang tak faham lagi? Tolong bagi tahu saya sekarang. Okay ya? Okay, thank you kelas semua. Terima kasih. Okay, kelas dah habis. So nanti saya upload video ni dalam YouTube. Nanti saya bagi tahu kat kamu Sir, yang Yes. PDF ni akan masuk dalam macam